Fia Studio. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Yang saya kasihi Tuan Imam, Ustaz Hadi, yang saya muliakan sekalian barisan pegawai tadbir masjid ini, dan yang saya sayangi sekalian hadirin wal hadirat yang hadir pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu pada malam ini tidak kerana apa-apa. Bukan disebabkan pertemuan kerana dunia, kerana harta, kerana sesuatu yang lain, melainkan kita bertemu pada malam ini adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata kita ingin berharap rahmah daripada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini kita berada satu bulan yang dinamakan bulan Hijrah, yang mana seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi nyatakan pada hadis, tidak ada hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tetapi kita sebagai hamba Allah, yang masih Allah hidupkan pada saat ini, yang mana kita hidup pada saat ini bukan sebab kita mau hidup, tetapi kerana dikehendaki oleh Allah kita hidup. Yakni Allah bagi kita peluang untuk hidup hari ini dengan kasih sayang Dia. Allah boleh matikan kita, Allah boleh panggil kita untuk menghadap ke hadrahnya, tetapi Allah masih lagi berikan kita ruang dan peluang ini untuk kita melaksanakan akan hak seorang hamba Allah. Kita dapat melunaskan ataupun membalas kasih sayang Allah, kebaikan Allah selama kita dihidupkan oleh Allah daripada umur satu hari sampai hari ini. Pada segi akal kita tak akan mampu untuk membalas semuanya. Kasih sayang Allah, anugerah Allah atas kita. Tetapi kita semestinya semampu mungkin, umur yang ada saki baki yang Allah bagi dekat kita yang kita tak tahu,
bila titik noktahnya, bila akhirnya, yang seorang pun tak tahu. Lagi-lagi zaman kita ini, zaman yang Allah matikan hambanya dalam keadaan yang umurnya masih muda. Rata-rata kita tengok orang yang pergi meninggalkan kita, umur mereka tak cecah pun 60 tahun. Tak sampai pun. Inilah zaman yang Nabi sebut dekat kita, akhir zaman besok, umat aku umur dia pendek. Dan badan dia lemah. Mereka ni tak kuat. Bukan tidak kuat daripada urusan dunia, tetapi mereka ni tak kuat dalam melaksanakan ibadah seperti mana orang terdahulu. Orang dulu mampu baca Quran 2 hari sekali khatam, sehari sekali khatam. Ni bukan reka, tuan-tuan. Antara yang khatam sehari sekali Quran ni guru saya sendiri, iaitu guru saya yang namanya Syekh Husin Suraj di Makkah Al-Mukarramah. Dia khatam Al-Quran sehari sekali. Dia ni hafizul Quran. Tiap-tiap hari dia khatam Al-Quran. Ni bukan saya reka, cerita yang depan mata kita sendiri. Kita tak mampu. Walaupun kita seorang hafiz Al-Quran, tapi kita tak mampu nak habiskan Al-Quran sehari sekali. Walaupun Quran itu ada di dalam dada kita, kita lemah untuk melakukan ibadat seperti mana orang yang terdahulu. Tuan-tuan, kita dengar dah cerita hijrah ni terlalu banyak kali dah. Kalau hidup kita 60 tahun, bermakna kita dah dengar hampir 60 kali. Itulah ceritanya. Tetapi pada malam ini, saya tak cerita tentang hijrah Nabi daripada Makkah ke Madinah. Yang saya nak hijrah, yang saya nak cerita, iaitu perkara yang bersangkut paut dengan diri kita. Yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wahai diri yang tenang, wahai nafsu yang tenang. Nak sampai kepada nafsu yang tenang ini, kita kena melalui beberapa peringkat nafsu yang awal. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna nafsal ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu amarah ini nafsu yang jahat. Nafsu yang engkar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia bawa kepada kebaikan, dia akan engkar. Dia akan rasa gelisah. Dia akan rasa resah. Dia tak serasi dengan kebaikan. Dia tak mau dengan kebaikan. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab itu kita kena mujahadah untuk hijrahkan diri kita daripada nafsu ammarah, berusaha ke arah nafsu mutmainnah, supaya kita ini dapat seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hal keadaan Allah redha dalam golongan ini. Kita tak mau, tuan-tuan, besok kita balik bertemu dengan Allah, Allah tak suka kita. Kita tidak mau ketika kita menghadap hadrah Allah, Allah benci dah. Kita tak mau ketika kita kembali menemui Allah, Allah tak mau pandang wajah kita. Walaupun di dalam dunia ini kita orang hebat, orang puji kita, orang sanjung kita, orang angkat kita, tetapi kita tak tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dunia, kita ni orang kaya. Dalam dunia, kita ni
orang yang ibadat dia banyak. Dalam dunia kita ni orang yang alim, tetapi pada pandangan Allah, sesuaikah kita ni kaya yang dipandang oleh Allah? Kita ni ahli abid yang dipandang oleh Allah. Kita ni ulama yang dipandang oleh Allah. Sampai Allah nyatakan pada kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebab itu tuan-tuan, Nabi pernah berdoa berkenaan dengan nafsul mutmainnah ini. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Apa yang Nabi minta, tuan-tuan? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenang. Nabi, dia bukan lagi duduk tempat mutmainnah, tuan-tuan. Sebenarnya doa ni Nabi didik kita. Hampa minta lah, aku ajak ni. Sama dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku atas mengingati engkau. Tuan-tuan, Nabi ni lupa Allah. Boleh tak siapa yang berani kata Nabi ni lupa Allah? Tak ada siapa berani. Tapi kenapa Nabi minta lagi? Tolonglah aku ya Allah atas ingat kepada engkau. Nabi ajak kita, hampa minta lah doa ni, aku ajak hampa minta doa ni. Cara dia macam ni. Minta tolong dengan Allah, jangan lupa Allah supaya dapat mengingati Allah. Ketika kita sentiasa mengingati Allah pada waktu itu, kita boleh mensyukuri atas semua nikmat yang Allah anugerahkan atas kita. Sebab kita tak lupa dia. Orang yang kufur akan nikmat Allah ketika itu saat dia lupa Allah. Dia terlupa yang nikmat ini adalah Allah yang bagi. Walaupun dia usaha tara mana sekalipun, pandai tara mana dia boleh cari rezeki itu, jika mana tidak ditakdirkan oleh Allah, dia tak boleh. Dia tak boleh. Tak boleh apa pun. Maka ketika dia sentiasa mengingati Allah, nikmatnya ini adalah anugerah Allah, dia sentiasa syukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia meletakkan kesyukuran kepada Allah, di atas ia melihat seluruh nikmat yang Allah kurniakan kepada dia, dia akan melakukan husni ibadatik, ibadat yang sebaik mungkin, yang dia akan tunjukkan kepada Allah, ya Allah, inilah ibadat yang aku mampu buat, semampu-mampu yang aku akan tunjukkan dan serahkan kepada engkau, ya Allah. Maka orang ini telah mula menjaga adab dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan inilah, tuan-tuan, golongan yang hati mereka mula dibersihkan oleh Allah dalam keadaan yang tenang yang disebutkan oleh Allah. Maka ulama dia sebut kat kita, golongan nafsu yang tenang ini adalah nafsu yang tenang menerima segala ahkamillah, yang tenang menerima segala hukum Allah. Setiap hukum Allah yang Allah tentukan atas dia dan takdir Allah ke atas dia, dia tenang. Pasal apa dia tenang? Sebab dia tahu dah, kerana setiap hukum dan setiap takdir yang dia berlaku ke atasnya daripada
zat yang dia sayang dan dia cinta. Ini yang berlaku kepada sahabat waktu hijrah. Walaupun mereka kena tinggal harta mereka, keluarga mereka, tapi sebab kasih mereka dengan Allah dan Rasul ini tinggi. Tak apa, aku tinggalkan harta aku, tak apa, sebab aku ada Allah dan Rasul. Aku tinggal keluarga aku, tak apa, sebab keluarga aku masih kafir lagi, tapi aku masih ada Allah dan ada Rasul. Aku tinggalkan jawatan aku dan pangkat aku di Mekah ni dalam golongan bangsawan, tak apa, kata. Tetapi aku masih ada Allah dan Rasul. Mereka akan resah, mereka akan rasa takut jika dalam jiwa mereka ini mereka kehilangan Allah dan Rasul. Tuan-tuan, inilah golongan orang yang kasih dengan Allah, orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Cinta mereka tidak ada batas. Cinta mereka dengan Allah tidak ada batas. Cinta mereka dengan Rasul tidak ada batas. Sebab itulah kita dengar sahabat-sahabat, mereka mampu menjadikan tubuh mereka sebagai tembok daripada senjata-senjata orang kafir musyrikin untuk kena pada tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita mula berada di dalam keadaan hati yang bersih, hati yang tenang, apa kata Sayyidina Uthman bin Affan, maka tengoklah sifat ini di dalam diri kita, supaya kita dapat seperti mana yang telah dikurniakan kepada mereka-mereka yang telah bermujahadah untuk hampir dengan Allah, untuk menagih syafaat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Sayyidina Uthman bin Affan, orang yang hatinya mula dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang telah sampai kepada mutmainnah, hati mereka dipenuhi dengan nurut taqwa. Mereka ini hati mereka penuh dengan cahaya ketakwaan, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka takut dengan Allah. Takut ni apa, tuan-tuan? Takut dengan Allah, kata ulama, tidak seperti mana kita takut dengan makhluk dia. Jika kita takut dengan makhluk dia, kita akan menjauhi dan lari daripada benda yang kita takut. Tetapi takut dengan Allah, semakin kuat kita takut, semakin kita dekat dengan Allah. Ini Allah Ta'ala. Kalau orang dia zalim, kita takut dengan kezaliman dia, kita lari daripada dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, semakin kita takut dengan dia, kita semakin hampir dengan dia, semakin sayang dengan dia, semakin rasa kasih dengan dia. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita belajar sifat 20. Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu taala lil hawadis. Bersalah-salahan takkan sama dengan makhluk. Rasanya tak sama, kasihnya tak sama, semua tak sama, tuan-tuan. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita mula dipenuhi dengan nur taqwa, rasa takut dengan Allah, apa yang berlaku, tuan-tuan? Ketika kita melakukan ibadah, kita akan jaga ibadat kita. Kita salat, kita akan jaga salat kita. Allah terima tak semayang aku ni? Betul Sayyidina Umar Abdul Khattab, lepas dia semayang 2 rakaat, dia angkat tangan.
Dia kata apa? Ya Allah, terimalah salat aku ni ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan, kita macam mana? Lepas kita buat ibadat, kita ada rasa tak harap yang Allah ni terima apa yang kita buat? Ataupun kita kata terima dah. Selama mana kita melakukan ketaatan dan ibadah ini. Sebab itu Allah didik kita, Nabi didik kita doa semayang sunat witir. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana. Sampai Nabi ajak kita, didik kita supaya kita sentiasa mengharap supaya setiap amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, apabila seseorang itu mula dibersihkan hatinya oleh Allah, hatinya dipenuhi dengan rasa harap dengan rahmat Allah. Kita mula harap, tuan-tuan, ya Allah, kalau Engkau tak bagi aku peluang untuk buat baik, aku takkan buat baik. Tuan-tuan, kita jangan tenang, kita rasa, kita tahu kita boleh buat baik. Perkara yang paling kita takut iaitu akhir kehidupan kita. Ada orang yang awal dia jahat, akhir dia Allah bagi baik. Ada orang yang awal dia baik, akhir dia Allah bagi jahat. Kita jangan sekali-kali rasa tenang selagi mana kita tak duduk tempat husnul khatimah. Macam mana yang saya kata yang kita tak boleh rasa tenang? Kita sentiasa harap dengan Allah. Ya Allah, jadilah apa yang telah kau kurniakan kepada aku ini berterusan sehingga akhir kalam. Kalau aku boleh semayang, sampai akhir kalam kita boleh semayang. Tuan-tuan pernah jumpa kan? Dan saya pun pernah jumpa. Orang kaki masjid, semayang 5 waktu. Tapi akhirnya mati dalam keadaan tak semayang. Bila tuan-tuan? Allah bagi sakit, duduk hospital sebulan. Sebulan baring atas katil tak semayang, tuan-tuan. Sebelum sakit, dia orang masjid, tuan-tuan. Dia orang masjid. Semayang jamaah tak lepas, tuan-tuan. Tapi akhir hayat dia 3 minggu duduk di hospital. Dia tak semayang walaupun 1 waktu. Dia boleh bercakap. Dia kata nak semayang macam mana? Tangan saya ada wayar. Nak semayang macam mana? Tangan saya buhayak. Tuan-tuan, tidakkah kita terfikir bahawa salat itu telah diangkat dalam diri kita? Yang kita tidak sedar asbabnya hanya diberikan sakit kepada kita. Tuan-tuan, jangan rasa apa yang kita telah buatlah boleh berkekalan sehingga akhir hayat kita. Sebab itu kita sentiasa rasa harap dengan rahmat Allah. Rasa harap dengan rahmat Allah. Rasa harap dengan kebaikan Allah atas kita. Sampai Nabi didik kita, jangan tinggalkan zikir bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali, supaya kita sentiasa dibukakan pintu kebaikan atas kita. Kita harap Allah buka pintu kebaikan atas kita sehinggalah saat kita menghadap ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi dapat berbuat ibadat dan taat dan tidak dicabut kebaikan demi kebaikan yang pernah kita buat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, apabila seseorang itu telah berada di tempat mutmainnah, lisannya selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mulut dia tak lupa ingat Allah. Tuan-tuan, kita tanya dari kita, hari ini banyak mana kita sebut nama dia? Kita tanya dari kita,
Hari ini banyak mana kita sebut nama dia. Hari ini kita baca Quran dengan baca grup WhatsApp banyak mana. Kita kena tanya. Sebab umur kita bukan muda, tuan-tuan. Umur kita semua dah tua. Saya pun dah 53, tuan-tuan. Ketika umur kita makin tua, takkan kebaikan kita makin kurang. Dulu masa tak ada handphone, tuan-tuan, kita tak sibuk dengan handphone. Kita nak salahkan handphone tak boleh, tuan-tuan. Kita yang duk pegang handphone tu. Kita yang duk pegang. Tengah makan kita duk tengok. Asal kita tak buat salat, kita tak buat benda apa, kita akan pegang handphone, kita akan sibuk dengan handphone. Tuan-tuan, lama mana kita baca handphone kita, grup WhatsApp kita, lama mana kita ruangkan masa kita untuk Al-Quran. Lama mana kita luangkan masa kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah tanya kita. Apa saya cakap macam ni? Saya besok Allah tanya. Tuan-tuan pun Allah tanya. Ahmad Rizam Ghazali, hari Khamis, sekian hari bulan. Kau tengok telefon, ada masa. Tapi kau tak tengok pun kalam aku. Kau tak nak pandang pun Al-Quran ni. Hari ni kau tak pegang langsung mushaf Al-Quran. Hari ni kau tak nak sentuh pun mushaf Al-Quran yang ada di rumah aku. Kita tak dan, tuan-tuan, nak pegang Quran tu. Quran tu duk tang tu ni. Kalaulah kita boleh dengar depa merayu, peganglah kami. Tuan-tuan, dalam bulan ni berapa kali kita pegang mushaf Al-Quran? Dalam bulan ni berapa kali kita cium mushaf Al-Quran? Yang zaman kita masa kecil dulu, itulah yang kita duk bawa, yang kita duk peluk, yang kita duk junjung atas kepala, yang kita duk cium hari-hari, tuan-tuan. Tapi kuih tua, kuih lama, kita tinggalkan dia. Kalaulah mereka ni boleh bercakap dengan kita. Mereka kata kami sunyi, tak ada siapa pandang kami. Tak ada siapa tengok kami. Tak ada siapa mau kat kami. Tak ada siapa mau pegang kami. Tapi mereka tak boleh cakap macam kita. Allah akan tanya, summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Kita pegang handphone 24 jam, tuan-tuan. Ada orang yang tak pegang Quran seminggu. Ada orang yang tak pegang Quran sebulan. Ada orang yang tak pegang Quran hampir setahun. Tuan-tuan, handphone ni bukan tak bagus, tapi dia dah tipu kita. Dia dah tipu kita, tuan-tuan. Supaya kita kuih jauh dengan Allah. Kita kata, Ustaz, saya baca Quran pakai handphone. Tak sama, tuan-tuan. Tak sama, tuan-tuan. Kita baca handphone dengan baca Quran dengan handphone. Kita baca Quran dengan pegang Al-Quran. Tak sama, tuan-tuan. Rasa tu takkan sama. Takkan sama. Kita takkan dapat rasa yang sama. Tuan-tuan cubalah. Tuan-tuan biasa baca Quran dengan handphone, dengan tuan-tuan biasa baca Quran dengan mushaf Al-Quran. Tuan-tuan akan rasa tak sama. Quran ini keajaiban dia. Kita tengok orang tua kita dulu. Quran dia tu, kalau kita tukar, dia akan cari juga Quran itu. Dia telah menjadi sahabah dengan mushaf itu sendiri. Sebab itu Nabi kata apa? Quran ini akan menjadi hujah pada kita. Antara
yang dapat menyelamatkan kita besok akan persoalan mungkar dan nakir adalah Quran. Nabi kata, Al-Quran hujjatul lak wa alaika, atau sebaliknya, dia akan jadi laknat atas kita. Tuan-tuan, pada malam ini saya ajak diri saya dan tuan-tuan kembalilah kepada Quran. Tuan-tuan, sibuk mana kita dengan dunia, korang-korangnya satu hari kita boleh pegang Quran, tuan-tuan. Saya ajak semua orang pada malam ni, walaupun kita sibuk tara mana pun, sibuk kita tak mampu baca Al-Quran, kita peganglah Quran, kita peluklah Al-Quran, kita peganglah, rasalah akan mukjizat yang terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Tuan-tuan, Allah ni sayang kita sampai Nabi kata apa? Ada yang beberapa amalan akan dikira sebagai satu ibadat dengan kita melihat saja. Kita tengok saja 3 amalan, tuan-tuan. Satu, Nabi kata tengok Al-Quran. Kita kata kita sibuk, tapi kasihnya Allah atas kita, hang sibuk tarah mana pun, hang sibuk cari duit tarah mana, hang sibuk dengan urusan dunia tarah mana pun, tapi hang ambil Quran, hang tak mau baca, tak apa. Tak apa, hang malas baca, tak apa. Hang buka, hang tengok ya. Hang tengok sudahlah. Tengok sudahlah. Tuan-tuan, Nabi habaq kat kita tu macam Nabi pujuk kita, betul tak? Macam mak kita kan, hang kalau tak boleh buat, tak apalah, hang tolong-tolong tengok sudahlah. Ni nak kata apa dah? Nak kata sayangnya Nabi kat kita. Hang tak boleh baca, tak apa, hang ambil Quran, hang buka, hang tengok. Yang tu kira satu ibadat, kata Allah. Kedua, kita tengok muka dua ibu bapa kita, tapi tengok muka mak kita, pak kita dengan rasa kasih sayang. Tuan-tuan, kalau kita masih ada mak ayah kita, pergilah tengok mereka. Kalau masih ada mak ayah kita, peluang ni jangan lepas, tuan-tuan. Pergi tengok mereka. Tuan-tuan, mak ayah kita, dia bukan mau harta kita, dia bukan mau duit kita. Dia mau anak dia tengok dia. Dia mau anak dia mai tengok dia. Tapi akhir zaman, anak-anak kita tak mau tengok kita. Bila kita tanya, mereka kata sibuk. Bila kita tanya, mereka kata ada hal. Kita sakit, mereka bergaduh nak jaga kita. Tapi masa mereka sakit, masa kecil, kita tak pernah bergaduh dengan isteri kita. Hang jaga. Anak kita 7 orang, anak kita 10 orang. Kita boleh jaga anak kita 2 orang saja. Giliak, tuan-tuan. Tapi 10 orang anak, dia tak mampu nak jaga seorang ibu dia dan seorang ayah dia. Dia kata, aku sibuk, aku ada mesyuarat, hang lah jaga, balung lah jaga, abangah lah jaga. Itulah, tuan-tuan, berapa ramai anak pada akhir zaman yang diletakkan pada tempat anak yang derhaka pada sisi Allah. Tuan-tuan, mana anak-anak muda kita yang masih ada mak ayah, jagalah, kata ulama, 2 helai pintu syurga itu, 2 daun pintu syurga itu. Orang dulu dia buat pintu selalu ada 2. Yang ni pintu syurga belah mak, yang ni pintu syurga belah pak. Masih ada mak dan ayah, jaga mereka. Ketiga, Nabi kata apa? Tengok Baitullahil Haram. Kita tak larang nak tawaf. Dah, kita tak larang, tuan-tuan. Uzur.
Kita duduk depan Kaabah, kita tengok, ya Allah, hebatnya kebesaran Kau. Ya Allah, inilah susah payahnya Nabi Ibrahim bina benda ni sampai kena sembelih Nabi Ismail. Tapi dengan kasih sayang Kau, ya Allah, Kau tukar kepada seekor kibas. Tengok Hijr Ismail, tengok Hajarul Aswad. Ya Allah, inilah tanda dia, batu yang menunjukkan kerinduan Nabi Adam pada syurga. Kita tengok Hajarul Aswad. Pasal apa Allah Ta'ala bagi kat Nabi Adam Hajarul Aswad? Dia dengar cerita kan? Nabi Adam duk cium benda. Sebab dia rindu dengan syurga kan? Duk cium. Tuan-tuan, masa kita tengok Hajarul Aswad, tak ada rasa ke rindu dengan syurga? Tak ada rasa lah kita nak masuk syurga. Kita boleh cium Hajarul Aswad, kita riuh satu kampung tu. Tapi kita tengok tak cerita Hajarul Aswad ni pasal apa? Pasal apa Allah kurniakan Hajarul Aswad ini ke bumi, ke dunia ni? Sebab seorang Nabi dia rindu dengan jannah Allah. Rasa rindu, tuan-tuan. Itu Masya Allah, orang yang apabila duduk pada tempat, dia mula puji Allah, dia mula tak lupa Allah. Tuan-tuan, kita tak boleh lari daripada Allah. Hebat tak mana pun kita lah, tuan-tuan. Kita tetap perlukan Allah. Kuat tak mana pun kita lah. Kita tak mampu lawan malaikat maut, tuan-tuan. Tak mampu kita. Kita takkan mampu. Allah mai hantar kat kita satu makhluk yang halus ya, semua orang takut. Kan boleh tengok. Tuan-tuan perasan tak? Kita, badan kita kui lemah lah. Lemah, tuan-tuan. Kita jangan duk salah benda ni, benda tu lah, tuan-tuan. Jangan kita tunjuk sana, tunjuk sini, tak mau. Tapi kita perasan tak? Tubuh kita kui lemah lah. Tak boleh kena hujan sikit, kita mula nak demam. Tak boleh apa, kita macam tak larat lah. Kita jangan kata tubuh kita masuk itu, masuk ni. Tak payah, kita tak payah cerita yang tu. Yang kita nak cerita, aku ni sebenarnya dah duduk zaman akhir. Dah duduk zaman yang akhir lah, yang dicerita oleh Nabi macam ni. Kita tak payah nak cari itu, nak cari ni. Apa yang aku kena buat lah. Itu selalu saya cakap. Kita tahu kita duduk zaman akhir. Yang jahat dikata baik, yang baik dikata jahat. Tapi kita masih berada pada tempat yang sama. Kita sembahyang sunat pun kita tak mampu nak buat. Allah ni sayang kat kita. Kalau hang tak mampu nak berdiri sembahyang sunat, hang duduklah. Tapi dia tak cakap lah macam tu. Pada pekah dia benarkan macam tu. Sampai tara macam tu, hang tak boleh berdiri, hang duduklah sembahyang. Jangan tinggal. Sebab umur kita dah tua. Umur kita dah hampir kepada liang lahat. Tak tahu bila Allah panggil kita. Tuan-tuan, kalau Allah panggil kita lah, macam mana? Allah panggil kita lah, malam ni Allah panggil kita. Macam mana kak? Kita semayang tak tahu mana pun. Sedekah kita pun tak tahu mana pun. Kita kata kat orang masih tak berhenti lagi. Hasad dengki masih tak buang lagi. Sombong masih tak buang lagi. Rasa baik masih ada kuat lagi, besar dalam tubuh kita. Rasa baik ni dosa, tuan-tuan. Ujub ni dosa. Kita belajar tasawuf, dosa. Rasa kita lebih bagus, ni tak boleh nak buang lagi. Susah kita nak buang. Tuan-tuan, kita mampu sembahyang sunat, tuan-tuan. Sembahyang tarawih kita mampu 20 rakaat.
Mampu tuan-tuan sembahyang tarawih 20 rakaat. Tapi rasa baik kita tak mampu nak lontak buang. Nak tepih buang. Rasa kibir tak mampu kita nak tepih buang. Maksiat-maksiat yang Allah tak suka ni. Rasa baik inilah yang duduk dalam diri iblis dulu. Yang sampai iblis ni kena laknat. Rasa bagus Zaman ini berlaku perkara ni. Tuan-tuan, kita mengakulah dengan Allah, ya Allah, kami ni lemah, ya Allah. Memang kami boleh sembahyang. Kami puasa Senin kami, bulan Muharram 1 sampai 10 Muharram kami puasa, ya Allah. Bubuk Ashura kami buat. Tapi ya Allah, kami tak boleh tinggal lagi. Hasad dengki mengumpat, kami tak boleh tinggal lagi. Rasa baik kami tak boleh nak buang lagi, ya Allah. Ya Allah, rasa sombong kami tak boleh nak buang lagi. Kami dah duit sikit, kami barulah, kami tengok orang miskin, kami kata Allah orang miskin. Masa kami bodoh dulu, ya Allah, kami rendah diri. Kami tak kata pun ke orang. Tapi bila kita dah mula pandai, habis 1-2 kitab, kita mula kata ke orang bodoh. Orang ni tak tahu, orang ni tak tahu, orang ni salah. Masa kita bodoh dulu, kita tak salahkan ke orang pun. Jadi yang salah ni bukan ilmu dah. Yang salah ni kita yang dikurniakan akan kemegahan ilmu itu. Jaga tuan-tuan. Saya kena jaga. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan orang baik-baik. Tuan-tuan orang bagus-bagus tak apa. Betul saya pernah kata di satu masjid, kalau tuan-tuan jumpa saya dalam neraka Allah besok, tuan-tuan tolonglah minta dengan Allah doa bagi saya keluar daripada neraka. Sebab tuan-tuan orang baik tak apa. Saya bukan orang baik tuan-tuan. Duduk depan ni saja. Tu pun kalau ikut saya tuan-tuan, saya nak berhenti mengajak. Memang saya ada hati nak berhenti tuan-tuan mengajak ni. Sebab saya rasa takut sangat. Apa yang saya cakap ni dirakam oleh malaikat satu persatu, tak gugur pun satu. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan tak apa, tuan-tuan duduk, tuan-tuan dengar. Dan dikira satu amal saleh. Saya Allah kira lagi. Cakap apa perasaan hang. Rasa bagus tak? Apa perasaan hang? Tuan-tuan duduk depan saya, tuan-tuan selamat. Tetapi saya yang duduk di hadapan tuan-tuan. Nabi kata, apa kata Nabi SAW? Seorang yang bijak itu, yang pandai itu, kata Nabi, dia akan masuk neraka 300 tahun terdahulu daripada Yahudi dan Nasara. Dia masuk dulu tuan-tuan. Orang lain tak masuk lagi. Dia kena bakar lah. Tuan-tuan, neraka ni bukan main-main tu. Neraka ni bukan main-main. Kita kena COVID tu. Sakit dia, tak boleh buat bincang tu. Tuan-tuan, sendi sakit, semua sakit. Kawan saya baru meninggal tuan-tuan, minggu lepas. Dia kena COVID, 2 hospital setahun. Baru yang meninggal. Setahun tak keluar hospital. Organ dalam semua pecah. Baru yang minggu lepas. Allah ambil dia. Kita tak mampu tuan-tuan. Mampu duduk dalam neraka. Kita kena COVID tu. Kena COVID baru Allah tahan. Dada kita sakit sangat. Segala urat sendi kita semua sakit. Neraka lebih dahsyat pada tu. Ketiga. Yang keempat. Lidah dia, lisan dia selalu mengagungkan Allah. Dia sentiasa sebut nama Allah. Dia sentiasa agungkan Allah dalam semua perkara. Dia tak lupa Allah. Dia dapat ilmu. Dia ingat rahmat Allah. Dia dapat ibadat. Dia ingat yang ni rahmat Allah. Ya Allah, terima kasih. Kau telah bagi aku ketaatan dan kebaikan. Yang mana dulu kau tak bagi pun benda ni. Baik itu guru saya kata apa? Sebenarnya orang yang ada zaman silam ni bagus dia dah. Ini kata guru saya. Orang yang ada zaman silam ni dia kata bagus. Ketika dia mula jadi baik, dia tak lupa diri dia. Dia selalu ingat.
Orang ada zaman silam. Yalah, tuan-tuan ada zaman silam, saya ada zaman silam. Masing-masing ada zaman silam. Bila kita boleh sembahyang tahajud bertahun-tahun kan, pun kita rasa terima kasih ya Allah. Dulu aku macam ni. Terima kasihlah. Kalau ikutnya, aku tak dapat buat benda ni. Jahat yang aku buat ni, memang tak ada peluang aku masuk syurga langsung. Masing-masing ada zaman silam, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, saya nak cerita macam ni. Kasihnya Allah, Allah tak pernah pandang zaman silam kita. Kasihnya Allah, Allah tak pernah tengok kita siapa kita. Kasihnya Allah, Allah tak tengok siapa kita dulu. Kita penjamun ke? Kita peminum arak ke? Walaupun kita pernah minum arak berbotol-botol sekalipun, tapi bila Allah terima taubat kita dan dia beri kita hidayah, dia tak tengok pun siapa kita. Ketika kita bangun sembahyang malam, fatahajjat bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita angkat dua tangan kita, Allahu Akbar. Allah pandang kita, Allah tengok kita. Walaupun kita dulu adalah kaki botai, walaupun kita dulu pernah berzina, pernah kita robohkan mahkota gadis-gadis. Tuan-tuan, dulu kita buat macam-macam maksiat. Tuan-tuan, Nabi kata orang pernah minum arak, satu titik Allah hapuskan 40 hari amalan dah. Satu botai, tuan-tuan. Kalau ikut hadis memang tak ada peluang kita. Kalau ikut hadis lah. Tapi Allah tak pandang zaman silam kita. Allah kesian dengan kita. Tu belum lagi kita mengumpat. Belum lagi kita kata ke orang. Belum lagi kita beli rumah dulu cara riba konvensional. Tarik 25 tahun. 25 tahun tuan-tuan beli rumah dengan cara konvensional, bukan cara syariah. Kita beli rumah semedi kita. Tak dosa ke tuan-tuan? 25 tahun tuan-tuan, kalau heret masuk dalam neraka tak mampu Tapi kita tak rasa salah pun 25 tahun. Tuan-tuan, kita dengar kan, orang yang amalkan riba ni, amalan dia Allah tolak semua dia. Kita tak mau kan minta balik, claim balik semayang ni dah. Masa kita beli rumah 25 tahun, pakai bank konvensional, kita tahu dah, masa tu ibadat kita, Allah tolak semua. Tak mau claim balik dah. Kata ulama, cara dia macam mana? Jika mana Allah telah ampunkan semua dosa kita. Cara tu. Kelima, matanya selalu disertai rasa malu dengan Allah. Bila hati dia mula bersih, dia mula malu dengan Tuhan. Mau kita tak malu tuan-tuan. Dia bagi kita mulut free, tapi kita tak boleh nak sebut nama dia. Dia bagi kita mata free, kita tak mampu nak tengok mazhab, tak mampu nak tengok kalam dia. Jadi ketika tu mata kita mula rasa malu dengan Allah. Dekat akhirat Allah nyata dah kat kita dalam ayat sejadah kan, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Orang yang berdosa ni besok dia sebamkan muka dia di tanah. Sebab apa? Dia malu kan. Dia malu sangat dengan Tuhan. Kan? Dosa dia banyak, salah dia banyak. Dan dosa yang paling teruk kata ulama, dosa tu yang dia tak perasan yang tu dosa. Yang tu jaga. Kan?
Dosa kita dengan adik-beradik kita bergaduh, sabit reta apa semua. Kita nak minta maaf pun, kita ego kan. Tapi dosa tu masih dosa. Masih dosa. Kita bergaduh sebab kata paraid. Kan? Tak betul cara paraid kita. Kan? Masih dosa. Ya? Kemudian, apa kata ulama? Sikit lagi tentang saya berhenti. Mata dia selalu menangis kerana takut ke Allah. Yang ketujuh, hatinya terlepas daripada rasa tamak dengan dunia. Bila hati dia mula rasa bersih, hati dia mula Allah lepaskan rasa tamak. Bukan dunia ni bukan tak boleh, ambil lah, carilah banyak mana pun. Tapi biar apa yang ada pada kita dapat kita menagih rahmat Allah. Jadikan semua asbab yang ada pada kita menjadi asbab kita boleh masuk syurga Allah. Adanya ilmu menjadi asbab kita boleh masuk syurga Allah. Adanya harta menjadi asbab kita boleh masuk syurga Allah. Adanya amal menjadi asbab kita boleh masuk syurga Allah. Yang tu ya kita mahu. Kita bukan mahu apa tuan-tuan. Sebab tak mahu kita mati. Saya mati, tuan-tuan mati, anak kita mati, isteri kita mati. Persoalan dia, kerana tanda tanya kat kita, masa aku mati besok, aku buat apa? Yang tu kan. 8. Hatinya sentiasa inginkan mendapat keredaan Allah. Hati dia sentiasa, ya Allah, kau redha tak dengan aku ni? Ya Allah, apa yang aku buat ni, kau redha tak? Ya Allah, aku mengajar ni, kau redha tak? Ya Allah, aku belajar ni, kau redha tak? Ya Allah, aku buat kerja ni, kau redha tak? Dan hamba yang sentiasa rasa takut dengan Allah, dia akan tanya benda tu. Itu sampai Nabi didik kita dengan kalimah apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Jangan tinggal tuan-tuan. Lepas maghrib, lepas subuh. Ya, InsyaAllah, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup kot setakat ni. Pertemuan dengan tuan-tuan. Nah, pukul 9 lah. Jadi sebenarnya, saya nak ucap terima kasih dengan masjid ni. 2 kali dah panggil saya. Tak serik-serik panggil saya. Tuan-tuan kalau panggil orang pandai, alim ulama', berbalik tuan-tuan. Tuan-tuan panggil saya orang bodoh. Orang bodoh macam saya ni cakap tak boleh. Dia orang kata cakap tak ketahuan dalam tu. Tak ada bunjau cakap. Tuan-tuan tak dapat apa, rugi ya. Pahala ada. Pak Nabi kata macam tu. Tapi ilmu tuan-tuan tak dapat lah. Sebab saya bukan orang alim. Tapi tuan-tuan tak serik ke nak panggil orang bodoh ke? Nak buat macam mana? Saya sampaikan hajat. Saya bukan mengajar tuan-tuan. Saya sampaikan hajat orang masjid ni. Tuan-tuan panggil saya sampai. Betul saya bercakap dengan kawan-kawan. Kita pergi mana-mana bukan nak mengajar pun. Pergilah mana-mana. Tak mengajar, kita pergi silaturahim. Ustaz, kalau kita pergi orang batai tak apa, kita relax. Kan semua dalam takdir Tuhan, nak takut apa. Kita bijak kat mana pun Allah tentukan macam tu. Allah tentukan macam tu, kita nak lari kat mana? Tak boleh lari lah. Benar tak? Bila kita nampak yang ni semua adalah qada dan qadar Allah, kita tak ada merungut lah. Yang ni qada qadar dia. Kita tak merungut lah. Kenapa sakit kita boleh pegang qada qadar Allah? Pasal apa mati kita boleh pegang. Hak lain tak boleh pegang. Hak lain bukan qada qadar dia. Qada qadar kita. Dia tak sakit tu qada qadar, tak mati qada qadar. Kan? Ini semua lah kita kena tahqiq. Sebab kita duduk akhir zaman lah. Baik tuan-tuan. Ya, saya rasa cukup setakat ni. Akhir kalam saya macam biasalah. Pertama, semua masjid saya cakap benda ni. Pertama, tolong doakan saya, isteri, anak-anak saya, keluarga saya, cucu semua, menantu, biar kami jadi orang baik. Khususnya tuan-tuan tolong doa saya supaya saya jadi orang baik. Saya bukan orang baik tuan-tuan, saya orang jahat.
Dia tak berani saya mengaku saya orang baik. Tu kadang-kadang masjid kita, kami tumpang. Orang soleh mai tempat kita. Soleh mana? Mana tuan-tuan tahu saya soleh? Mengumpat saya tak tinggal lagi. Ujub riak saya tak tinggal lagi. Soleh apa? Tuan-tuan jangan tengok serban saya, jangan tengok jubah saya. Kan? Itu kadang-kadang kita duduk ni pun kita soleh apa tuan-tuan? Kita semayang sunat 2 rakaat pun kita rasa merungut dengan Tuhan. Letih lah, apalah. 2 rakaat kita merungut. Kan? Kita makan, kita nak duit dia bagi. Kita nak apa, minta, dia minta, kita minta. Sasat minta dengan dia. Kita nak boleh 2 rakaat semayang sunat pada maghrib, kita merungut dengan Allah. Sakit lutut lah, tu lah, kan, macam-macam. Tapi semua benda kita nak minta dengan dia, kan, semua benda. Rezeki minta, kan, semua minta. Tapi kadang-kadang kita rasa malu dengan dia, malu. Allah ni layan kita, layan kita. Minta aku bagi, minta ni. Dia kata sayangnya Allah kat kita ni, sayang. Dia bagi panas, kita merungut. Buat panas sangat hari ni. Buat panas. Bagi hujan. Buat hujan sangat ni. Kan? Allah ni layan kita. Tak apa. Anak apa aku bagi. Sampai, ada masa sampai batas dah. Ada sampai masa dah. Masa ada bila? Ketika saat mati dah, berhenti dah. Masa ni hang kena ikut apa yang telah aku tentukan. Dalam dunia ni aku layan hang. Sebab jalan ni lah yang kita pilih. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kau pilih ya? Kami dah datangkan Nabi, dah datangkan Rasul, dah datangkan Quran. 2 jalan. Syakiran atau kafura. Besok sampai sana jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Tolong tuan-tuan, tolong doa nah. Mudah-mudahan saya boleh jadi orang baik, ayah yang baik, dan juga guru yang baik kepada pelajar saya di madrasah kami. Kemudian yang kedua dia, tolong doakan ketiga-tiga madrasah kami. Madrasah kami di Kuala Lumpur Baru, madrasah kami di Batang Kali, Hulu Selangor, dan madrasah kami yang baru yang sedang saya buat atas daripada wakaf hamba Allah di Kuala Terengganu. Baru 6 bulan kami terima. Dan alhamdulillah lah kami tengah buat. Kami akad masjid lah, niat masjid. Tapi kami tulis itu surau lah. Luahnya surau tu seluah 11,000 kaki persegi. Luah dia. Tuan-tuan tolong doa ya. Tolong doa. Saya tak mau duit tuan-tuan. Saya mau doa tuan-tuan. Bila ada doa tuan-tuan, pada ketika itu datangnya rahmat Allah. Bila ada rahmat Allah, pandailah Allah tahu. Macam mana nak bagi siap. Lepas itu saya tak pernah susah hati. Tuan-tuan, sebenarnya di madrasah kita yang baru tu saya tak mau terima pun pada peringkat awal. Kalau tuan-tuan tak percaya, ada jemaah kita daripada Kuala Terengganu yang duduk depan ni. Dia saksi. Waktu saya terima wakaf, berkali-kali saya tolak tanah tu. Sahabat kita ada beberapa orang daripada Kuala Terengganu malam ni yang ikut kami ke Kedah. Saya kata dengan tuan tanah, saya kata saya tak perlu terima tanah ni sebab saya ada 2 sekolah. Keperluan apa saya nak buka lagi? Tapi hamba Allah itu merayu dengan kami, tolonglah ustaz, terimalah, ini hajat kami, tolonglah. Dia minta sangat saya terima tanah. Saya kata saya tak boleh buat. Saya ada 2 sekolah. Sekolah saya bukan kecil, sekolah saya 2 besar. Sebulan nak pakai 60,000 tuan-tuan, bukan sikit. Pelajar tak ada yuran, makan minum tak ada yuran. Bukan sikit. Tapi ayak sebulan 12,000, 10,000. Bukan sikit tuan-tuan. Ni nak buka lagi satu, cari pasal. Tapi satu
perkataan dia yang kita panggil buah mati. Dia kata apa kat saya? Ustaz, saya percaya Allah akan tolong Ustaz, Allah akan bantu Ustaz. Yang tu saya diam, tuan-tuan. Ketika saya nak menidakkan perkara tu, kan? Tuan-tuan, tipu daya iblis ni dia sikit lah. Kena jaga, tuan-tuan. Akidah ni kena jaga sungguh-sungguh. Ketika tu saya kata tak apalah, saya terima. Alhamdulillah, 6 bulan lah kami dapat bina satu surau, dan sekarang prosesnya hampir 60%. Dan baru ni saya bertanya dengan kontraktor yang duk buat tu, kata berapa yang kita dah guna pakai surau tu. Kata, Ustaz, hampir 600,000 dah kita guna pakai duit. Tuan-tuan, apa yang tuan tanah tu abang saya terjadi, saya boleh kata tak keluar duit pun. Tak banyak mana saya keluar duit pun. Saya baru keluarkan duit daripada tabung, tak banyak, dalam 100,000 lebih. Tak banyak. Selebihnya saya tak tahu dari mana mai. Orang ni tolong, orang ni tolong, ada orang ni tolong, ada orang ni tolong. Yang kami pun tak tahu siapa yang tolong. Apa yang dia yakinkan tu berlaku. Ustaz, saya percaya Allah tolong Ustaz. Tuan-tuan, pastikan orang yang ada duit, dia boleh bangunkan agama. Jika tidak ada hidayah dan taufik daripada Allah, sebab itu nak selamatkan hati kita, jangan bersandar dengan makhluk. Bersandarlah dengan Allah supaya hati kita tenang. Jangan bersandar kepada orang kaya, tetapi bersandarlah kepada Zat yang Maha Kaya supaya hati kita tenang. Tu ya. Kita perlukan duit, tetapi jangan bersandar, tuan-tuan. Nanti kita jadi resah, jadi gelisah. Dan, ya. Kita baca ayat, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah ada yang kita jangan risau. Kita orang beriman lah. Allah tak tinggal orang beriman lah. InsyaAllah. Baik, dekat ni ya. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami pada malam ni, Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami. Kami bermohon hajat ke hadrah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami ampunkanlah, Ya Allah. Salah-salah kami maafkanlah, Ya Allah. Ya Allah, lalai kami kepadamu, ingatkan kami, Ya Allah. Kembalikan kami ke hadrah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauh kami dengan rahmat-Mu, Kau dekatkanlah kami kembali, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami tersesat, Ya Arhamar Rahimin, pimpinlah kami semula, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika hati kami semakin rosak, semakin sakit, semakin keras, tolonglah bantu selesaikan masalah hati-hati kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah kekuatan atas kami untuk melakukan kebaikan kepadamu, Ya Allah, semampu-mampu kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika Kau matikan kami dalam masa yang terdekat ini, Ya Allah, terimalah semula amalan kami, Ya Arhamar Rahimin. Dan Ya Allah, dengan kebaikan yang kami sedikit ini yang ada, yang kami nak persembahkan kepada Engkau, Ya Allah, jadikanlah ia sebagai mahar untuk kami dapat masuk akan jannah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Walaupun dia tidak cukup bagimu, Ya Allah, walaupun dia tidak mampu, amalan kami ini tidak mampu untuk menebus jannah-Mu, Ya Arhamar Rahimin, tetapi dengan rahmat-Mu, Ya Allah, kami minta tolong, Ya Allah. Kasihanilah kami, Ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah kami, Ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah kami, Ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakan atas kami husnul khatimah, Ya Allah. Kurniakan atas kami husnul khatimah, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.